Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton FB Live Best Hero Center. Saya ucapkan selamat datang ke Facebook Live kami. Jadi sebelum kami memulakan sesi live hari ini, suka untuk saya memperkenalkan diri saya. Saya Rahimi dari Cawangan Best Hero Cawangan Kelang. Dan saya tak keseorangan hari ini. Saya ditemani oleh dua orang rakan saya dari Cawangan Kuala Lumpur, Encik Haris dan juga Encik Ain lah dari Cawangan Temeloh Pahang. Sihat ke semua? Alhamdulillah Sihat. sihat. Cik Alhamdulillah. Rahimi sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Makin tambah Makan sihat dah lah. ni? Alhamdulillah makan dah. Kenyang dah ni. Bagus. Okey Okey, jadi untuk pengetahuan semua, hari ini kami akan berkongsi dengan semua topik berkenaan dengan masalah pendengaran dalam golongan lanjut usia. Jadi tanpa melengahkan masa lah, saya jemput sahabat kita Encik Haris. Mungkin boleh kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Jadi, terima kasih kepada Encik Rahimi. Jadi masalah pendengaran dalam kalangan warga emas ataupun kita panggil lanjut usia lah adalah sebenarnya satu perkara yang biasa. Walaupun ia tidak membabitkan nyawa, tetapi masalah pendengaran ini boleh menjejaskan kualiti hidup terutamanya kepada pesakit yang mempunyai masalah pendengaran. Ramai juga yang enggan bila dia ada masalah pendengaran yang enggan bersosial ataupun bercakap ataupun kita kata berkomunikasi dengan orang lain kerana mereka berasakan diri mereka berasa rendah diri dengan masalah pendengaran yang dialaminya. Jadi kadang-kadang mereka akan rasa juga tertekan, stres sebab tak faham apa yang orang lain cakap. Jadi masalah pendengaran ini boleh berlaku disebabkan faktor usia yang meningkat atau kita sebut sebagai penuaan lah. Yang kedua, boleh jadi juga disebabkan gaya hidup yang tak sihat pada zaman dulu, pada waktu muda dulu yang kita kata dia sering terdedah dengan bunyi yang bising seawal waktu muda dulu-dulu. Mungkin disebabkan faktor pekerjaan ataupun kita kata gaya hidup tadilah. Memang normal kita kata bila semakin kita tua, kita akan berlaku banyak perubahan terutamanya kepada seluruh fungsi tubuh badan kita dan juga bahagian dalaman telinga kita iaitu pada saraf telinga dan koklea yang lama kelamaan akan menjadi semakin lemah berikutan dengan peningkatan usia. Selain itu, cara otak kita memproses bunyi atau kita kata kombinasi atau kedua-duanya boleh menyebabkan orang yang berusia ni akan lama-lama sukar untuk memahami percakapan. Ya, betul tu Encik Haris. Jadi kalau kita ikutkan statistik yang dikeluarkan oleh Tinjauan Kemasahan Kesihatan dan Mobiliti tahun 2019, dari tinjauan tu dia menganggarkan seramai 1.9 juta orang ataupun 7.6% populasi dewasa di Malaysia ni yang mengalami masalah pendengaran. Jadi kalau kita tengokkan angka tu, memang jumlah yang besar lah. Okay. Betul tak Cik Ain? Betul. Betul Tinggi Kalau sangat. ikutkan statistik tu memang agak tinggi lah, hampir kepada 10% lah. Tapi kan kadang-kadang warga emas atau orang yang lanjut usia ni mereka sebenarnya tak perasan tau yang mereka ni mempunyai masalah pendengaran. Diorang rasa macam benda ni diorang pandang remeh. Macam tak memberi kesan lah kepada kehidupan. Tapi hakikatnya sebenarnya masalah pendengaran ni boleh mendatangkan pelbagai risiko lah untuk diorang ni menjalani kehidupan seharian diorang. Okey. Jadi dekat sini saya nak terangkan sedikit sebanyak lah macam mana kita nak tahu ibu bapa kita ataupun warga emas ni jika mereka mempunyai masalah pendengaran. Okey, yang pertama, bila kita bercakap atau berkomunikasi dengan diorang ni susah nak dengar. Maksudnya kita kena ulang banyak kali bila bercakap dengan diorang. Tu ciri-ciri yang pertama lah. Yang kedua, susah nak faham apa yang kita cakap. Yang tadi saya cakap susah nak dengar, yang ni dia susah nak faham.
sukar memahami lah. Biasanya kalau kita perasan lah, kalau pesakit yang datang ke kita punya center, biasanya diorang akan komplain macam ni, makcik ataupun pakcik ni boleh dengar, cuma dia punya butir-butir perkataan tu makcik tak faham. Tu salah satu ciri jugalah orang yang mempunyai masalah pendengaran yang disebabkan oleh faktor usia. Okey, yang ketiga, kalau perasan waktu mereka tengok TV atau dengar radio, diorang akan kuatkan diorang punya volume. Yang ni kadang-kadang boleh mengganggu orang sekeliling jugalah. Yang keempat, kalau kita berkomunikasi dengan mereka ni dalam situasi atau keadaan yang bising, diorang susah nak dengar. Okey. Jadi kita ni sebagai anak ataupun orang sekeliling perlu prihatin ataupun peka lah terhadap masalah yang mereka alami ni. Jadi mungkin Cik Rahimi boleh terangkan tak sedikit sebanyak lah macam mana apa yang harus kita lakukan kalau ibu bapa kita atau orang sekeliling kita, warga emas lah, kalau dia ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, apa yang perlu kita buat? Okey, terima kasih Cik Ain. Okey, sebelum saya menjawab kepada persoalan dari Cik Ain tu, saya nak tambah sikitlah berkenaan dengan kesan dari masalah pendengaran ni kepada golongan lanjut usia ya. Okey, seperti mana yang Cik Ain bagi tahu tadi, mereka-mereka yang mempunyai masalah pendengaran ni dia akan rasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. Okey, jadi dari itu diorang ni lebih cenderung untuk mengasingkan diri dari khalayak ramai lah, yang mana akan menyebabkan tekanan jiwa atau depresi dalam jiwa mereka. Jadi kita sebagai anak ataupun orang terdekat lah, saudara mara ke, perlu ambil beratlah berkenaan dengan masalah ni. Jangan orang panggil, jangan pandang enteng lah. Okey. Betul kan? Betul-betul. Betul. Okey. Jadi berbalik kepada soalan Cik Ain tadi, kita perlu ingat bahawa masalah pendengaran ni dia boleh jadi makin serius sekiranya kita tak ambil tindakan awal. Jadi perkara yang perlu dilakukan adalah kita perlu dapatkan rawatan atau nasihat daripada pakar-pakar yang berkaitan dengan masalah pendengaran ni. Jadi ada beberapa profesional lah yang dapat membantu, iaitu pakar ENT dan juga audiologis. Jadi masing-masing dia memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeza dalam membantu pesakit yang mempunyai masalah pendengaran ni. Okey, yang pertamanya adalah doktor pakar ENT. Jadi tugas mereka adalah untuk mengenal pasti dan merawat penyakit yang terdapat pada telinga, hidung dan juga tekak. Jadi pakar ENT ni dia akan kenal pasti masalah yang terdapat pada pesakit. Jadi sekiranya masalah yang mereka hadapi ni melibatkan pendengaran, diorang akan rujuk pesakit ni kepada audiologis untuk menjalankan ujian yang lebih lanjut. Okey. Jadi tugas audiologis pula, diorang bertanggungjawab untuk menjalankan ujian pendengaran kepada pesakit lah. Okey, ujian yang sesuai dengan pesakit. So dari keputusan ujian tu, diorang akan cadangkan solusi yang terbaik untuk pesakit, sama ada perlu pakai alat bantu pendengaran ke atau perlu rujuk balik kepada pakar ENT. Jadi saranan saya sebagai salah seorang audiologis lah, bagi anak-anak di luar sana yang mempunyai ibu bapa, orang tua yang mempunyai masalah pendengaran, boleh bawa terus ke hospital ataupun mana-mana pusat alat bantu pendengaran yang terdekat lah untuk dapatkan pemeriksaan dan konsultasi yang lebih lanjut. Okey. Okey. Banyak juga info yang kita dapat daripada perkongsian daripada Encik Rahimi tu. Jadi langkah terbaik ni kita kena bawa ibu bapa kita atau orang yang lanjut usia ni untuk berjumpa dengan pakar lah untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya, sama ada nak kena pakai alat ke kan. Okey, bercakap pasal alat bantu pendengaran ni, kalau ikutkan dia punya teknologi tu, nak banding alat pendengaran zaman sekarang dengan yang dahulu memang jauh beza lah. Dia punya teknologi pun makin berkembang dengan pesat lah. Kalau ikutkan alat bantu pendengaran zaman sekarang ni, dia boleh adjust atau kita boleh laraskan mengikut kesesuaian pesakit, bagi keselesaan kepada pesakit lah.
Tapi sebelum kita nak pakaikan alat bantu pendengaran ni, kita kena lakukan ujian pendengaran dululah. Macam Cik Rahimi cakap tadi, kena jumpa audiologis dulu. Kiranya saringan awal lah untuk tengok alat pendengaran mana yang sesuai dengan pesakit lah. Jadi sebenarnya kan untuk berkomunikasi dengan orang yang lanjut usia yang mempunyai masalah pendengaran ni, sama ada yang dah pakai alat pendengaran ataupun belum, dia ada tips-tips ataupun cara-cara yang boleh kita praktikkan untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lah dengan mereka. Boleh tak saya nak minta Encik Haris kongsikan tips-tips yang boleh kita praktikkan untuk berkomunikasi dengan orang yang mempunyai masalah pendengaran ni. Okey, jadi terima kasih Cik Ain. Okey, boleh. Jadi saya nak kongsikan tips-tips cara nak berkomunikasi dengan orang yang ada masalah pendengaran lah. Jadi sebelum tu, apa itu komunikasi? Jadi kita sudah tahu komunikasi ni adalah something atau kita kata perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana dengan komunikasi lah kita dapat membentuk hubungan yang lebih erat dengan orang lain lah. Selain itu, melalui komunikasi jugalah kita dapat memberitahu ataupun menyampaikan kehendak atau keperluan kita dengan memberi mesej kepada individu yang lain. Apatah lagi kalau kita bersama orang yang dah lanjut usia, contohnya ibu bapa kita atau mungkin datuk nenek kita ataupun yang seangkatan dengan mereka yang sudah lanjut usia lah. Jadi masalah pendengaran di kalangan mereka ni, orang yang lanjut usia, akan menjadi halangan untuk komunikasi atau kita kata ketidaksampaian maklumat. Keadaan ini jika kita biarkannya berterusan, boleh menyebabkan ketegangan pada mereka yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Di dalam konteks ini, anak-anak dengan ibu bapa lah, kalau contoh ibu bapa yang ada masalah pendengaran. Justeru saya nak berkongsilah beberapa tips yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan untuk semasa berkomunikasi dengan mereka. Okey, jadi yang pertama sekali sebelum kita memulakan percakapan, kita kalau boleh cuba dapatkan perhatian mereka dahululah. Yang ini kita boleh cuba dengan mungkin kalau dia daripada jauh, kita boleh lambai dulu untuk bercakap. And kalau dia duduk dekat-dekat, mungkin kita boleh buat sentuhan yang lembut, mungkin di kawasan bahu, macam tu lah. At least kita dapatkan perhatian dia dulu sebelum kita memulakan percakapan. Selepas dah dapat perhatian mereka, kita boleh bagi cuba pengenalan topik pada apa yang kita nak bincangkan. Contohlah kan, dekat dalam rumah kita nak tanya mak berkenaan resepi masakan dekat mak. Jadi kita boleh mulakan dulu dengan bagi pengenalan. Contoh pengenalan yang saya boleh fikirkan, contohnya mak, adik nak makan sekian-sekian, contoh nak makan laksa. Boleh ke mak tolong bagi resepi? At least kita dah bagikan pengenalan kita nak makan laksa. Jadi mak yang kalau contoh dia ada masalah pendengaran, dia akan fokus kepada laksa sahaja. Maksudnya dia tak pergi ke makanan lain. Itu contohlah. Ataupun mungkin mak adik teringin nak makan-makan sekian-sekian, boleh ke mak tolong masak untuk adik? So itu macam sebagai contoh ayat kedua lah. Okey, jadi yang itu untuk sebelum bercakap. Yang ini semasa bercakap pula adalah ada beberapa aspek yang mana kita kena jaga seperti kelajuan percakapan kita atau kelajuan percakapan kita dengan kekuatan suara kita lah. Kalau boleh, cuba bercakap dengan kadar yang kita kata tidaklah terlalu laju dan tidaklah terlalu perlahan. Bercakaplah pada suara yang biasa saja, yang normal. Kalau boleh janganlah terlalu perlahan sebab dia pun dah ada masalah pendengaran. Kita cakap lagi perlahan, lagilah dia tak boleh dengar. Dan ayat dan perkataan tu hendaklah kita kata jelas dan teratur. Dan sebutan haruslah lantang dan jelas. Kalau boleh, kalau kita tengah makan, elakkanlah bercakap. Sebab bila ada sesuatu di dalam mulut, kita punya butir-butir perkataan, percakapan kita tu akan jadi tak jelas. Jadi makin dia orang lagi tak faham. Dan lagi satu yang agak penting jugalah bila bercakap dengan mereka, iaitu kalau boleh cuba menghadap atau kita kata duduk di depan mereka. Sebab ini untuk pastikan suara yang kita lontarkan tu sampai betul-betul dekat telinga. And
untuk memudahkan mereka untuk memahami kita jugalah. And sambil-sambil tu biasanya orang yang mempunyai masalah pendengaran ni, dia suka baca bibir. Jadi bila kita duduk depan-depan, dia lagi senang untuk baca bibir lah. And semasa bercakap, kalau ada bahagian yang mana mereka tidak jelas atau tak faham, kita boleh cuba ulang balik. Dan kalau boleh ringkaskan poin-poin yang penting saja. Ringkas dan ambil poin-poin yang penting saja. Selalunya makin panjang ayat tu memang kita kata makin sukar untuk dia faham. And bukan untuk orang tua saja, even orang muda pun kita bagi ayat yang panjang-panjang kadang kita confused. Dan lagi kalau arahan yang banyak sekaligus. And lagilah sukar untuk orang yang lanjut usia yang ada pula masalah pendengaran. Jadi sambil kita kata sambil kita bercakap, kita boleh selitkan juga bahasa badan ataupun kita sebut body language, and eye contact penting, and juga pergerakan tangan ataupun kita kata hands gesture ataupun isyarat mudah ataupun signal. Contoh kita kata makan minum. Rahimi boleh tunjuk sikit makan macam mana signal? Makan macam ni macam. Macam tu contoh signal lah. Ain minum. Kalau minum biasa saya macam ni je. Jadi tu contoh signal lah kalau makan dengan minum. And then ada juga aspek penting semasa kita bercakap ataupun berkomunikasi, iaitu pada pilihan persekitaran tu juga. Semasa nak bercakap dengan orang, kalau boleh kita kena pilih tempat yang kita kata kurang sikit lah dia punya bising tu. Kalau boleh cari tempat yang senyap sikit, so at least bunyi bising tu tak mengganggu dia punya apa yang kita nak sampaikan tu. Kalau bercakap, mungkin kalau contoh dia tak dengar, mungkin kita boleh berbisik dekat telinga pun boleh juga. And lagi satu, jarak antara yang bercakap dengan orang yang mendengar cakap kenalah tak adalah terlalu jauh. Sebab bila terlalu jauh, bunyi yang kita bagi tu, suara yang kita keluarkan tu akan menjadi semakin perlahan. Jadi jarak tu at leastnya jarak normal lah 1 meter macam tu sekurang-kurangnya. And tambahan pula, kalau orang yang sudah berusia, setengah mereka tu mata mereka tak berapa nampak kan. Jadi kalau boleh janganlah kita duduk di belakang cahaya macam tu lah, membelakangi cahaya atau kita sebut backlight. Lagi-lagi sebab dia nak baca bibir, kalau kita duduk belakang cahaya, depan cahaya, dia akan jadi gelap badan kita, jadi tak nampak sangat. And last kali, ni bukanlah saya kata tips, cuma peringatan lah. Kita sebagai anak kenalah banyak bersabar, sebab bila bercakap dengan orang yang mempunyai masalah pendengaran, lagi-lagi yang lanjut usia ni, memang kita kena bersabar, kita akan kena ulang tu memang akan jadi normal dalam percakapan kita seharian. Jadi ya, betul ke Cik Rahimi, Cik Ain? Ya, betul tu Cik Aris. Memang kena banyak bersabar lah. Memang kena banyak bersabar. Memang kena banyak bersabar. Okay. Jadi dari apa yang Cik Aris bagi tahu, maksudnya orang sekeliling ni dia penting juga untuk memainkan peranan dalam komunikasi dua hala dengan mereka yang mempunyai masalah pendengaran ni. Lagi-lagi sebab orang yang dah lanjut usia ni selalunya dia orang ada masalah mata juga kan? Betul Cik Aris? Betul. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua, Basiring akan buka cawangan baru di Kuantan pada ni selingan je iklan pada 30 September ini. Jadi bagi sesiapa yang berdekatan dengan Kuantan bolehlah singgah untuk dapatkan ujian pendengaran dan konsultasi dari audiologis kami di sana nanti dan tidak lupa juga kita ada apa Cik Ain? Kita ni ada bagi diskaun untuk yang datang ke ni new opening dekat Kuantan nanti. Oh ya. Yeah. Diskaun berapa tu? Diskaun sampai 50%. Oi, banyak juga 50%. So siapa cepat dia dapat lah. So kena rebut lah peluang ni. First serve. 30 September hari Jumaat ya. Hari Jumaat. Ya, betul. Okey, jemput datang ramai-ramai insya-Allah. Okey, jadi setakat tu saja perkongsian kami. Kita buka untuk soalan lah dari penonton kita di luar sana. Kalau ada apa-apa kemusykilan, okey silakan.
Okey, macam dah ada soalan Ada soalan daripada Puan Fatin Farzana. Hai, nenek saya sedang memakai alat pendengaran sebelah telinga kanan dalam 7 tahun. Jika sekarang nenek saya pakai alat pendengaran pada telinga kirinya, adakah nenek saya akan rasa tak selesa dan tak mahu pakai alat tersebut? Ada cara untuk pujuk nenek saya untuk pakai alat pada kedua-dua belah telinganya. Okey, maksudnya nenek dia ni dah pakai sebelah kanan. Jadi nak pakai lagi sebelah kiri. Lepas tu dia tanya mungkin tak nenek dia tu rasa tak selesa dan tak mahu pakai kalau pakai dua-dua belah. Okey. Hmm. Siapa nak jawab ni? Boleh Cik Kalau Rahimi? Ke Cik Kongsikan. Aini? Cik Aini. Okay, saya jawab. Okey. Sebenarnya dia boleh pergi cuba dulu datang ke mana-mana center best hearing yang terdekat. Maksudnya kita akan bagi pesakit cuba dulu untuk pakai. So dekat sana dia boleh rasalah perbezaan pakai satu dengan pakai dua. Biasanya kita akan bagi cuba dululah. Okey. Ada cara nak pujuk untuk pakai kedua belah telinga tu pun memang kena bagi cuba dulu. Bagi pesakit cuba. Okey. So tambahan sikit Jadi kalau permasalahan macam ni dia lebih kepada counselling lah. Counselling audiologist tu dengan anak-anak. Kita kena bawa sekali dengan anak-anak. So dalam session tu kita boleh discuss. Kita nak dapatkan kepercayaan patient tu. Jadi kita kena bagi tahu patient tu apa benefit kalau dipakai dua belah, apa dia punya masalah kalau dia tak pakai dua belah lah. Okey. Sebab tadi kalau tak silap saya Encik Haris ada ceritakan siapa saya dah lupa berkenaan dengan kalau tak pakai alat ni dia akan makin teruk. Jadi kita boleh selitkan info-info tu ke nenek Puan Fatin lah. InsyaAllah nanti dia akan terbuka hati nak pakai dua belah tu. Okey. Betul-betul. Ada apa-apa lagi rasanya dah jelas? Rasanya menjawab. Ada lagi ke soalan? Okey, ada soalan kedua dari saudari Faidah Hidayah. Hai, atuk saya tinggal seorang dan dia memang ada masalah pendengaran. Tetapi jarang berinteraksi dengan orang kecuali kalau anak-anak atau cucu-cucu datang melawat. Perlu ke untuk dia memakai alat pendengaran dan macam mana nak explain dekat atuk saya? Saya rasa Cik Haris boleh jawab ni. InsyaAllah boleh InsyaAllah. Tadi ada cerita pasal komunikasi. Jadi macam ni lah, kalau mengikut pandangan saya sebab dia ada masalah pendengaran and dia juga kita kata tak adalah dia seorang diri, maksudnya tak adalah dia tak ada interaksi dengan siapa-siapa. Sebab dia kata dia juga berinteraksi dengan anak-anak, cucu-cucu kalau balik. And kalau kita kata kalau bila dia cuba berinteraksi dengan cucu, anak, dia cuba macam mungkin suka untuk dia mendengar and memang kita cadang untuk dia pakai alat pendengaran sebenarnya. Sebab bila ada masalah pendengaran, apa-apa ada masalah pendengaran memang kita cadang untuk bagi untuk cuba pakai dululah. Sekurang-kurangnya bila dengan pakai alat pendengaran ni, dia punya pendengaran tu akan lagi jelas and bila dia nak berkomunikasi pun senang. And kadang-kadang bukan untuk kita kata komunikasi sahaja pakai alat pendengaran ni, dia juga untuk awareness kita kata. Awareness pada bunyi persekitaran. Contoh, saya tunjuk contoh lah. Mungkin atuk tu jenis yang kita kata suka drive, suka bawa motor, jalan-jalan kampung. So awareness kepada bunyi-bunyi kereta kat belakang, bunyi horn depan ke. So at least bila dengan pakai alat, dia boleh dengar. And bukan kita kata kepada kereta saja. Contoh, kita kata bunyi apa-apa letupan ke, contoh bunyi mercun ke, ada mercun, at least dia aware dengan ada bunyi tu. So macam mana? Saya nak tambah sikit, mungkin biasanya orang tua ni dia orang suka pergi masjid ke majlis-majlis ilmu, nak berkomunikasi, nak dengar orang bagi ceramah tu, mungkin boleh selitkan sikit lah dengan social life dia. Betul. Rasanya menjawab soalan tu tadi. Okey, ada soalan ketiga dari
Puan Ah, Aisyah, Cik Aisyah Cik Wina Alif. Alisa. Hai, macam mana nak pujuk makcik saya yang ada masalah pendengaran untuk pakai dua belah alat? Disebabkan doktor bagi tahu untuk pakai satu je, tapi saya bawa ke Hearing Aid Center, audiologis terangkan makcik saya perlu memakai dua belah telinga. So sekarang makcik saya tak pasti nak dengar nasihat yang mana, sama ada doktor atau audiologis. Ni ada kita Sudah. kata macam Ah, miscommunication lah ni. Insya-Allah. Miskom ni. Ni Ah, susah juga ni. Okey, selalunya kalau kes yang macam ni, selalunya doktor yang suggest tu dia akan bagi tahu untuk cuba dulu pakai sebelah. Kan betul kan? Betul. Okay, betul. memang kita sebagai audiologist memang kita belajarlah dari segi pendengaran Kita ni punya memang kita punya teori memang kalau dua-dua belah telinga ada masalah, memang kita akan suggest memang untuk pakai suggest dua-dua belah lah. dua belah lah, betul. Cuma dari segi masalah pendengaran tu kita kena tengok jugalah dia punya tahap tu macam mana. Kadang-kadang ada juga dia ada dua-dua masalah pendengaran, cumanya satu belah tu mungkin dah teramat teruk, profound. So bila dia pakai alat tu Dah tak dah bagi benefit kita tak kata. bagi Benefit benefit. yang dia dapat tu sikit je. Ya, betul. Jadi kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa lah. Yang itu kita kena tengok dulu. Okey. Tengok dia And punya then, result dulu macam mana. Betul. Baru nak kita tambah sikit, ambil langkah seterusnya. Ya. betul. Jadi nak tambah sikit, mungkin doktor bagi nasihat yang satu belah tu, mungkin dia kata tak ada kepada medical punya intention. Mungkin yang sebelah lagi tu mungkin sekarang dia tengah keluar cecair air Ya, telinga betul. ke. So Betul. kadang-kadang kita tak boleh nak bagi juga pakai alat telinga selagi benda tu kita kata tak resolve lagi. Betul. Tak clear lagi macam tu lah. Jadi apa-apa pun kalau boleh cuba bawa dulu and kita tengoklah apa dia punya medical result dia, and then kita tengok hearing level dia, baru kita boleh cadangkan macam mana yang terbaik untuk untuk siapa tu? Untuk makcik tadi. Makcik dia. Betul. Okey. Okey, ada lagi satu soalan daripada Sarah. Hai, possible tak kalau saya nak dengar dengan jelas menggunakan alat bantu pendengaran dalam jarak 4 meter? 4 meter jauh. 4 meter. Tak jauh sangat kan. 4 depa lah. 4 meter. Okey. So Cik Sarah, untuk persoalan ni, sebab alat bantu pendengaran ni function dia pick up bunyi dan dia kuatkan bunyi tu. Okey. Untuk jarak tu dia bergantung sebenarnya. Kadang-kadang walaupun dalam jarak 4 meter tapi suasana tempat tu bising. Contoh pergi kilang tepi apa dia punya mesin tu kan. So suara bising walaupun 4 meter memang tak akan dengar. Okey. Nak dapat dengar dengan jelas tu tak? Boleh dengar betul. tapi kejelasan tu kejelasan tu akan kurang lah. Okey. So dia bergantung kepada situasi. Untuk jarak hearing aids ni kita anggarkan je lah. Okey, suasana tu dalam 10 meter. Betul ya? Dalam lebih kurang 10 meter lah untuk dia dengar speech tu. Plus minus lah. Tapi bergantung kepada situasi keadaan dan situasi tempat macam mana. Okey. Okey. Ada lagi ke? Ada lagi ke soalan? Harap menjawablah. Puan Sarah punya. Ada lagi soalan? Okey, daripada saudara Muhammad Najmi bin ada lagi. Okey. Salam. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Saya ada baca artikel mengatakan masalah pendengaran pada golongan yang berusia boleh menyebabkan seseorang itu jadi mudah lupa. Betul ke? Kalau pakai alat boleh prevent daripada benda ini terjadi? Okey. Boleh ke? Sekejap. Okey, saya cuba. Jadi, okey. Jadi kita kena tengok juga, okey, masalah pendengaran yang berlaku tu adalah disebabkan apa? Sebab masalah pendengaran ni dia ada banyak faktor lah, banyak penyebab dia.
Ada yang disebabkan terdengar bunyi bising, ada yang disebabkan aksiden, ada juga disebabkan penuaan, ada juga disebabkan mungkin kita kata berkaitan dengan saraf dia. Jadi untuk mengatakan seseorang itu mudah lupa, saya pun nak kata betul pun tak sure juga. Tapi mungkin kita tengok jugalah daripada faktor apa yang menyebabkan dia masalah pendengaran. Sebab setahu saya mostly yang bila ada menyebabkan mudah lupa ni, dia macam ada berkaitan dengan masalah perubatan yang lain lah. Contoh satu demensia atau kita Alzheimer yang itulah. Jadi kita kena rujuk balik dengan doktor. Mungkin dia ada penyakit yang lain yang telah menyebabkan dia tu ada mudah lupa tu. And kalau dikata kalau pakai alat boleh prevent daripada benda ini terjadi. Okey, jadi kita kena tahu dulu apakah sebab kita bagi alat pendengaran. Jadi macam Cik Raimi cakap tadi, alat pendengaran ni ada berfungsi untuk membantu kita mendengar dengan lebih baik. Itu yang utamalah. Jadi memang kita kata hearing aid ni satu punya apa kita kata untuk solution untuk mostly untuk hearing loss lah untuk masalah pendengaran. Macam itulah. Ada apa-apa nak tambah ke Cik Ain? Okay, saya tambah sikit lagi. Sebenarnya memang ada artikel yang berkaitan dengan masalah pendengaran dengan orang mudah lupa atau kita panggil demensia lah. Ni sebabnya bila dia orang tua ni dia tak dengar, dia sering mengasingkan diri dia, tak nak berkomunikasi dengan orang sebab masalah pendengaran. So daripada situ dia tak dapat input. Brain dia tu tak boleh nak proses. Mungkin tu salah satu sebab lah dia jadi kenapa dia boleh jadi mudah lupa. Mungkin kalau pakai alat bantu pendengaran ni dia boleh prevent lah benda tu. Okay. Okey, harap menjawab soalan. Sahaja. Okay. Okey, kita ada soalan dari Miss Noel Neo. Hai, saya mempunyai kawan mengalami masalah hilang pendengaran secara tiba-tiba dan tidak memahami percakapan saya selepas pemasangan alat bantu pendengaran. Ada apa cara yang boleh membantu kawan saya dengan masalah ini? Okey. Untuk persoalan ini, Dia ada tak pasien, faham. dia dah Ada dipasangkan kawan. alat bantu pendengaran tapi benefit tu dia tak dapat. Okey, kita kena tengok punca kepada masalah ni lah. Ada kes pasien ni dia accident, lepas tu dia hilang pendengaran, tapi bila kita fitkan dengan hearing aids, memang dia tak dapat apa-apa benefit lah. Kalau berkenaan dengan ni, apa yang kita boleh buat sebagai audiologist, first kita akan try dulu buat adjustment pada alat bantu pendengaran tu sampai dia puas hati lah. Ataupun kita mungkin boleh suggest untuk ke cochlear implant. Sebab kadang-kadang ada kes juga yang masalah pendengaran tu pada cochlea tu dia dah teruk sangat, mungkin dah tahap profound tu. So dengan pemakaian alat bantu pendengaran pun dia still lagi tak boleh nak bantu untuk pasien tu mendengar. Jadi kalau kes macam ni selalunya kita akan suggest untuk ke cochlear implant. Tapi itu kena dapat prescription daripada doktor juga. Ada apa-apa nak tambah ke? Kena tengok masalah dia dululah macam mana penyebab kepada masalah tu. Okey. Ada lagi ke soalan? Saya harap anda menjawab lah. Ada lagi ke? Okey. Itu saja. Okey. Saya rasa untuk live kita hari ini sampai setakat ini sajalah. Okey. So sekali lagi saya ingin ingatkanlah 30 September ni Best Hearing akan buka lagi satu cawangan baru di Kuantan. 30 September ni Kuantan Hari jadi Jumaat. hari Jumaat. Jadi siapa yang berdekatan dengan area Kuantan tu bolehlah
pergi singgah dan dapatkan ujian pendengaran dan konsultasi dari kita punya audiologis. Dan jangan lupa dapatkan 50% off untuk hearing aids. Okay? TNC apply. Ya. Alright, itu saja. Terima Okay. kasih. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.